Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan, penonton yang dirahmati Allah SWT, kita bersama dengan Al-Fadhil Syekh Mahmud Al-Wasabi, seorang ulama yang terkenal di Malaysia. Dan pada petang ini, penonton yang dirahmati Allah SWT, kita akan berbicara mengenai kepimpinan Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Dalam surah Al-Ahzab. Iaitu Rasulullah menjadi uswah, menjadi ikutan yang terbaik seluruh manusia. Khususnya bagi mereka yang nak selamat di negeri akhirat dan mereka-mereka yang mengingati Allah SWT. Jadi Syekh bersama kita, insya-Allah kita mendengar sedikit kupasan daripada Syekh bagaimana akhlak kepimpinan Nabi kita Muhammad SAW. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan semua sedang penonton. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah al-qaid al-azim wal rasul al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Diberi gelaran ini oleh Allah. Allah yang menjadikan Rasulullah SAW atau memanggil Nabi SAW dengan uswatun hasanah. Masya Allah. Dan Rasulullah uswatun hasanah sebagai Nabi, sebagai pemimpin, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pemimpin juga. Daripada semua segi, subhanallah, kita nampak Nabi SAW sempurna menjadi contoh dan qudwah kepada mukhtalaf syara'ih al-mujtama'. Yani kepada seluruh manusia yang ingin menjadi pemimpin misali, pemimpin yang baik, pemimpin yang contoh baik, maka dibolehlah mengikuti cara Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah pimpinkan umatnya. Barang siapa yang ingin menjadi seorang suami yang misali, suami yang baik, jadi dalam diri Rasulullah SAW ada suami misali, contoh yang baik untuk seorang lelaki yang ingin menjadi suami yang baik. Dan di dalam cara-cara kehidupan yang lain juga, semua cara hidup yang lain, Nabi SAW selalu dia nombor satu. Dia selalu contoh yang terbaik, contoh yang sempurna. Sehingga ulama kata, barang siapa yang ingin menjadi seorang sempurna, maka dia kena dekatlah sirahnya dan akhlaknya dan pribadinya, dia kena dekatlah dengan pribadi Rasulullah SAW, dengan akhlak Rasulullah SAW. Dan ada seorang profesor daripada Barat menuliskan satu kitab, mungkin namanya Michael Hart. Dia menuliskan kitab mengumpulkan 100 orang di dalam sejarah manusia semua yang dipanggil agung. Kerana pengaruh mereka yang begitu besar kepada masyarakat manusia dan di dalam sejarah manusia. Dan subhanallah, orang ni bukan Islam. Yang menulis itu bukan Islam. Yang menulis itu bukan Islam. Tapi dia meletakkan nama Nabi kita, nama Nabi Muhammad SAW, nombor satu. Allahu Akbar. Nombor satu. Allahu Akbar. Dia tulis di dalam buku tu semua. Nabi Isa pun ada, Nabi Musa ada, Buddha ada, beberapa nama-nama yang memang terkenal di satu dunia. Dia campur semua. Dia campurkan semua. Tapi dia letakkan nombor one, nombor satu, Muhammad Nabi Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kita kaji daripada segi keagungan Muhammad ni, memang dialah yang layak menjadi nombor satu di dalam sejarah manusia semua. Allah. Itu mengikut pandangan orang bukan Islam. Orang bukan Islam. Dan memang kalau kita nak tengok pun, kadang-kadang profesor yang dari France, yang dari negara tu, dari negara ni, yang bukan Islam. Yang bukan Islam, tapi yang kaji sirah, hadis. Sebab ulama ni yang tulis 100 orang yang agung ni, dia kaji sirah.
Dikaji sejarah Nabi SAW. Mereka banyak memuji dan memang menyatakan tidak pernah ada di dalam sejarah manusia seorang pemimpin, seorang yang begitu agung dan hebat seperti Rasulullah SAW, seperti Muhammad ni Nabi Islam. Antara perkara yang paling menarik dan yang paling besar kesan yang Nabi SAW kepada khususnya kepada negara Arab, kepada umat Islam semua, kepada umat manusia, iaitu sejarah Arab dari mula ada di dunia. Ustaz, ni ulama sejarah kata. Bangsa Arab ni dari mula sejarah mereka tak pernah bersatu. Bergaduh. Tak pernah bersatu. Berperang. Berpecah. Mereka berpecah, kabilah-kabilah, beberapa kabilah. Tak pernah bersatu. Yang menyatu, dan pernah di dalam sejarah Arab pernah ada beberapa seorang raja, seorang yang pemimpin yang cubalah nak menyatukan, tapi semua gagal, tak dapat. Semua tak dapat. Dan usaha mereka dalam kadang-kadang dalam puluh tahun, lama, masa yang lama, tapi tak berjaya juga. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, dia satukan orang Arab semua di dalam 20 tahun. Sebab risalatul Islam, Nabi SAW dari mula masa singkat masa yang singkat dan kesan yang paling besar yang tak pernah jadi dalam sejarah manusia. Bukan dalam sejarah Arab, dalam sejarah manusia tak pernah ada seorang pemimpin hidup di tengah bangsa yang memang pecah belah dan susah disatukan, disatukan mereka di dalam 20 tahun sahaja. Semua negara Arab, khususnya di negara, apa dia yang Rasulullah gunakan untuk penyatuan? Yang terlebih dahulu, yang terlebih dahulu antara perkara yang Rasulullah SAW gunakannya, antara cara yang Rasulullah SAW gunakannya, al-iman, aqidah. Dia satukan mereka dengan cara aqidah. Bila mereka semua rasa kita aqidah sama, agama sama, mabadik budaya kita sama. Apa dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minun, bukan innamal arab. Bukan innamal arab. Innamal mu'minun. Al-mu'minun itu wasfun am, sifat yang umum untuk semua orang beriman. Arab, Melayu, Cina, Afrika, India, orang putih, dari semua. Dia beriman, dia percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dia ada akidah Islam, maka mereka ni adik-beradik, bersaudara. Mereka bersaudara. Sebab itu ayat ini yang Ustaz sebut, Masya Allah, memang sangat sangat jelas menunjukkan bahawasanya yang menyatukan orang Islam bukan bangsa, bukan budaya, yang mana budaya itu hasil bumi, hasil ciptaan manusia. Yang menyatukan mereka adalah akidah dan iman. Jadi perkara yang pertama Rasulullah SAW tanamkan akidah. Ajar sahabat, ajar bangsa Arab, atau yang bukan Arab yang datang dari jauh, seperti Sayyidina Bilal datang dari Habasyah, Sayyidina Salman datang dari Parisia, Sayyidina Suhaib Rumi datang dari negara Rum. Nabi SAW ajar mereka semua sama. Nabi SAW tidak ada ajaran khas untuk orang Arab dan orang lain. Siapa-siapa datang daripada luar negara kepada Nabi SAW, Nabi SAW suruh belajar Quran, belajar adab ini, akhlak, ajaran yang sama. Jadi bila mereka hari-hari dapat Rasulullah, belajar Quran yang sama, ikut seorang saja, iaitu Rasulullah, semua sama ikut dia. Mereka semua sama-sama mendengar ajaran yang sama. Nabi SAW tidak membezakan waktu Rasulullah SAW mengajar sahabat macam untuk orang Arab ada ajaran khas, untuk tak ada. Semua sama berkumpul di masjid, lepas tu Rasulullah memberi ucapan atau khutbah atau ajaran kepada mereka semua yang ada di masjid Rasulullah waktu tu. Mungkin ada orang Rum, orang Parisia, orang Habsyah, orang yang bukan Arab, tapi bila mereka semua nampak akidah ni mengumpulkan kita, tidak membezakan antara kita, jadi mereka senang menjadi satu. Ini perkara yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW menenamkan atau membuangkan jahiliyah atau yang dikata di bahasa sekarang perkauman.
Perkauman. Berkauman ini, berkauman inilah yang memecahkan negara, memecahkan persatuan, memecahkan Orang Arab kuat perkauman dia. orang Arab jahiliyah di waktu tu bukan untuk bangsa Arab sahaja, setiap satu kabilah. Kadang-kadang setiap satu keluarga. Dia rasa keluarganya lebih besar daripada keluarga-keluarga yang lain. Tapi Nabi SAW mengajar mereka la farqa baina aswadin wa abyad illa bittaqwa. Tidak ada perbezaan antara orang putih dan orang yang berkulit hitam kecuali bertakwa, dengan takwa. La farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin. Tidak ada perbezaan antara orang yang bangsa Arab atau yang bangsa bukan Arab kecuali dengan takwa. Siapa yang lebih bertakwa, siapa yang lebih beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, inna akramakum indallahi atqakum. Hadis Nabi SAW ni sebenarnya mentafsirkan ayat ini. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah siapa? Atqakum, orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Bukan orang yang pakaiannya cantik, bukan orang yang bansanya sana ke sini, bukan. Ya, orang yang bertakwa dialah yang menjadi lebih mulia di sisi Allah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab di satu hari ada orang dari waktu di khalifah, waktu Sayyidina Umar, sebab Nabi SAW pemimpin yang berjaya, pemimpin yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai cara yang paling sempurna. Tak pernah ada manusia yang caranya yang sempurna seperti cara Rasulullah dan berjaya seperti Rasulullah. Jadi sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi wariskan, mereka mewarisi sifat-sifat itu dari Rasulullah, iaitu sifat pemimpin adil, sifat pemimpin contoh baik, sifat pemimpin yang menolakkan jahiliyah, berkauman sebagainya, menzahirkan kepentingan agama, akidah dan akhlak sebagainya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika menjadi khalifah, dia kata kepada ahli orang ahli kampung dia, yakni Bani Adi. Kampung dia Bani Adi. Bani Adi macam mereka nak dekat dengan dia, mereka kalau sekarang pemimpin lah macam cara sebab saudara kita dah jadi pemimpin, jadi kita beronton lah. Saudara kita yang jadi pemimpin, orang kita. Jadi mereka harap daripada Sayyidina Umar macam istimewakan mereka dengan memberi yang ke apa-apa. Tapi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata kepada mereka, dia kata, demi Allah engkau sama di sisi aku seperti orang yang lain. Siapa-siapa yang lebih rajin dalam agama, lebih bertakwa kepada Allah, lebih memegang agama teguh, itulah yang aku akan muliakan, itulah yang aku akan rapatkan daripada aku. Berhati-hati, dia kata kepada mereka, la yaghlibannakumul ajam. Janganlah orang yang bukan Arab, yang tak pandai cakap Arab pun, yang datang setelah Rasulullah wafat kepada Madinah mempelajari agama, jika mereka mengalahkan kamu di dalam ketakwaan, istiqamah, memegang kepada agama dan akidah, Sayyidina Umar kata apa? Demi Allah, mereka inilah yang akan dimuliakan oleh Rasulullah nanti di hari kiamat. Walaupun mereka bukan Arab. Sebab itu, perkara ni juga, itulah yang menenangkan dan mensejukan jiwa orang yang bukan Arab atau siapa-siapa saja. Sebab mereka rasa kalau kita masuk dalam agama ni, kita takkan dizalimi, takkan dihinakan. Sekarang ni kalau kita tengok umat Islam berpecah belah, macam mana, apakah umat Islam kurang iman dia ataupun apa sebenarnya yang kita nak tengok faktor? Kalau saya tengok macam umat Islam ni dia kurang belajar agama, jadi dia kurang berpegang dengan Allah, sifat-sifat Rasulullah tadi, sebab tu berpecah. Sahabat Nabi SAW berjaya dalam pemimpinan sebagainya, sebab mereka ikut Rasulullah SAW. Dan tidak ada cara lain, Ustaz. Nabi SAW telah menjawab kepada soalan ini sebenarnya. La yasluhu amra akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Sallallahu alaihi wasallam. Hujung umat aku, di akhir umat aku ni tidak akan betul keadaan mereka, melainkan dengan cara keadaan umat aku yang dahulu.
Yang awal. yang awal, iaitu di zaman Nabi, Sallallahu iaitu alaihi wasallam. sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di hujung umat ini, jika umat Islam di akhir zaman ingin membetulkan keadaan mereka, ingin menjadi umat yang kuat, yang dihormati oleh umat-umat yang lain, oleh bangsa-bangsa yang lain, dimuliakan, maka Nabi SAW kata mereka kena tiru cara umat Islam dahulu macam mana. Macam mana mereka bangunkan umat Islam ni, daulat Islam, negara Islam, dan macam mana mereka bersatu, dan macam mana mereka sama-sama bekerjasama dan tidak berpecah belah. Sebab itu umat Islam di zaman sebelum 100 tahun, 200 tahun macam ni, yakni masih bersatulah. Selepas Perang Dunia yang pertama dah terpecah. Negara Arab pun menjadi beberapa negara. Dan itu bukan masalah besar. Tetapi jika seorang Muslim itu atau negara Islam semua tidak merasa kita ni sama, maka itu berpecah belah yang sebenarnya. Jika berpecah belah daripada hati. Mungkin Syekh di dalam satu hadis, kalau tak silap disebutkan oleh Rasulullah, hubbud dunia. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Mungkin umat Islam sekarang, bukan kita nak kata kepada umat Islam, tapi keadaan sekarang berpecah belah ni mungkin sebab dia semua nak dapatkan dunia. Dan memang ini masalah yang besar, hubbud dunia. Sebab Nabi SAW kata ra'su kulli khati'ah. Yani kepala segala keburukan atau kesalahan adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Dan orang Islam yang bergaduh antara mereka, dia antara dua buncanya, hubbud dunia atau pemahaman yang salah. Setiap satu pemahaman dia salah kepada yang lain, atau cinta kepada dunia. Jadi itu yang menjadikan mereka bergaduh atau berang atau pecah belah. Jadi ada beberapa perkara. Ini mungkin akan membantu umat Islam menjadi bersatu, walaupun tidak semestinya jadi satu negara semua, tapi sekurang-kurangnya jadi satu. Bila satu negara Islam di mana-mana minta bantuan, semua negara Islam bantu dia. Bila ada negara Islam yang banyak ada miskin, banyak dizalimi, banyak tidak diberikan haknya, semua negara-negara Islam bantunya. Ini bersatu, ini yakni kalau jadi itu pun dah cukup. Bersatu dah cukup. Walaupun negara lain-lain, sebab di zaman Nabi SAW pun Nabi SAW tidak menyatukan nama-nama negeri dan negara. Setiap satu kampung namanya ada sama, pemimpin dia, negara sama, tapi mereka sama, orang Islam semua satu. Jadi perkara yang bantu untuk menyatukan umat Islam, bolehlah yakni untuk membantu sedikitlah keadaan umat Islam menjadi satu. Yang pertama, mereka kena hidupkan sejarah tarikh Islam di dalam sekolah mereka. Kena ada subjek al-thaqafatul Islamiyah, budaya Islam, tamadun Islamik, pengaruh tamadun negara Islam dan ulama Islam kepada tamadun umat-umat yang lain, tamadun negara-negara yang lain. Mereka umat Islam di masyarakat Islam, mereka kena hidupkan di sekolah menengah, di universiti, di kolej, di ma'had, di mana-mana mereka kena menghidupkan balik kepada sejarah Islam, supaya anak-anak kita yang belajar di sekolah, mereka sekurang-kurangnya mengetahui bahawasanya kita ni bukan umat yang miskin. Kita ni bukan umat yang lemah. Kita ni bukan umat yang tak ada sejarah. Kita ada sejarah. Sekurang-kurangnya mereka tahu. Kita kaya dengan sejarah. Sekurang-kurangnya mereka tahu. Anak-anak kita sekarang masalahnya banyak daripada remaja Islam, pemuda-pemudi juga, remaja lelaki dan perempuan, mungkin yang belajar di universiti atau belajar di negara bukan Islam, mereka mengetahui budaya orang yang bukan Islam lebih banyak daripada budaya Islam sendiri.
Jadi ini perkara yang melahirkan satu rasa bangga sikit. Rasa bangga dan rasa rindu kepada sejarah kita yang lama. Bukan untuk kita asyik bangga dengan sejarah yang habis. Bukan, kita mempelajari sejarah, menguatkan diri kita. mempelajari sejarah dengan tujuan mudah-mudahan kita bolehlah Nak buat macam tu juga. kita bangunlah balik. Kita usahalah untuk balikkan. Sebab dulu datuk nenek kita sudah buat. Naam. Kita boleh buat lain. Jadi kita boleh je. Kita mereka berjaya di zaman yang tak ada apa-apa. Kita di zaman sekarang yang banyak Allah mudahkan macam-macam cara kehidupan di zaman sekarang. Jadi lagilah kita boleh menghidupkan perkara-perkara ni. Juga ini yang pertama, kita hidupkan sejarah Islam. Yang kedua, kita matikan berkauman, perbezaan negara. Oh, ini dari negara tu, ini dari negara ni. Kita semua Islam. Bila orang itu kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, dia saudara. Dia sama macam kita. Dan kita bantu siapa sahaja yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini perkara yang kedua yang sangat bantu untuk menyatukan orang Islam. Yang ketiga, iaitu kena ada silaturrahim, bertawasul. Tawasul, dia ada hubungan antara negara ni negara tu dan macam tu, untuk menguatkan silaturrahim antara kaum muslimin dan muslimat di dunia semua. Terima kasih kepada Syekh Mahmud Wasawi atas perkongsian pada kali ini. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT rezekikan kita untuk bertemu lagi. Amin. Terima kasih banyak, dan ini satu pedoman yang cukup berharga yang diberikan oleh Syekh kepada kita untuk menyatukan umat ini dan seterusnya memberikan kekuatan kepada politik dan kepimpinan umat Islam, dan umat Islam dapat mencontohi kepimpinan terbaik daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita nak berjaya, kata Syekh, kita kena tiru Nabi kita Muhammad SAW, maka itulah satu-satunya cara dan tidak ada cara lain. Jadi sekadar itu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Untuk menyumbang kepada Mahat Tahfiz Intan, kami telah menyediakan kemudahan pembayaran atas talian dengan menggunakan sistem QR Pay. Langkah pertama, download aplikasi QR Code di App Store dan Play Store. Langkah kedua, scan QR Code yang tertera nama Mahat Tahfiz Intan. Langkah yang ketiga, masukkan jumlah yang ingin diinfakkan. Dan langkah yang terakhir, approve. Kemudian, selesai pembayaran infak anda kepada Mahat Tahfiz Intan. Terima kasih diucapkan kepada yang menyumbang kepada kami. Ikuti kami di laman sosial rasmi di Facebook Kompleks Mahat Tahfiz Intan Tinta untuk dapatkan informasi terkini.